Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perbincangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Muhammad Zulfadli bin Zakaria. Yang kedua, Muhammad Najmuddin bin Muhammad Faris. Yang ketiga, Siti Zainab binti Ismail. Dan saya Nur Aida Oni binti Azman. Baik, untuk memperjelaskan tentang video yang kami pilih, saya ingin mempersilakan Zulfadli. Okey, kumpulan kami telah memilih video yang pertama yang berkaitan tentang unemployment, iaitu masalah pengangguran di Malaysia. Kami akan bahaskan isu tersebut. Jadi, Najmuddin, bolehkah awak bahaskan tentang isu pengangguran di Malaysia? Okey, pada pandangan saya, mengenai isu yang dibangkitkan dalam video satu ini adalah mengenai masalah pengangguran. Masalah pengangguran yang berlaku dalam kalangan para graduan universiti selepas tamat pengajian. Tetapi mereka masih tiada sebarang peluang pekerjaan walaupun mereka tamat pengajian dalam tempoh masa yang lama. Okey, kalau macam tu Q, berapa kadar peratus pengangguran di Malaysia ni? Okey, berdasarkan statistik pada awal tahun 2021, iaitu pada awal bulan Februari, menunjukkan sebanyak 4.8% masalah pengangguran berlaku pada tahun ini. Okey, terima kasih Q dengan apa segala yang Q telah terangkan tadi tentang isu dalam video yang kita bincangkan. Okey, kita akan teruskan dengan perbincangan kita, iaitu Siti. Saya nak tanya, apakah masalah atau problem yang berlaku dalam pengangguran di Malaysia ni? Pengangguran berlaku apabila ekonomi tidak mencapai sepenuhnya pekerjaan penuh. Pengangguran ini ialah situasi di mana sumber tenaga buruh tidak digunakan sepenuhnya dalam ekonomi. Saya nak menambah sikit apa yang diperkatakan oleh Siti. Yang pertama, terdapat konflik di antara pengangguran dan juga harga. Lepas tu, sekiranya pembuat dasar meningkatkan permintaan ke dalam ekonomi dengan menggunakan fiskal atau monetary yang berkembang, ada kemungkinan harga akan naik. Kemudian ini akan menyebabkan inflasi. Okey, itu ialah masalah yang kami ketengahkan dalam video tersebut. Jadi kami akan membahaskan yang seterusnya, iaitu cara-cara untuk membendung pengangguran di Malaysia ini. Jadi, apa kata kita mulakan dengan Najmuddin? Okey, baiklah. Cara-cara yang pertama adalah para pelajar atau para graduan ini, semasa mereka masih belajar, mereka juga boleh melakukan part-time job ataupun membuat perniagaan secara atas talian. Hal ini boleh memberikan mereka satu pekerjaan walaupun sudah tamat pengajian, tetapi tetap ada sebarang pekerjaan untuk dilakukan selepas mereka tamat pengajian. Okey. Contoh yang boleh kita ambil ialah jika sumber kewangan banyak, projek pembangunan akan dilakukan secara serentak dan automatik jumlah pekerja yang diperlukan pun ramai dan sekaligus semua orang berpeluang untuk bekerja. Itu akan mengurangkan pengangguran. Okey, itu pandangan daripada Siti. Jadi seterusnya bagaimana pandangan Aida Audi? Pada pandangan saya, kerajaan telah menyediakan platform kepada usahawan-usahawan kecil, iaitu PKNS, untuk memudahkan usahawan kecil ini memperdalamkan barangan mereka. Okey. Jadi pada pandangan saya pula, solution yang kita boleh lakukan, kerajaan boleh meningkatkan lagi peluang pekerjaan di Malaysia ni. Tidak kiralah dari pelbagai sektor. Okey. Seterusnya ialah cara-cara untuk mengatasi pengangguran ialah meningkatkan kebolehan dan kelayakan dengan cara membuat diri khusus, menanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi supaya masa depan akan lebih cerah. Bagaimana dengan itu? Di samping itu juga, sektor kilang dan juga kerajaan perlulah mengimbangkan penggunaan teknologi terkini dan juga mengimbangkan juga penggunaan tenaga buruh. Hal ini boleh meningkatkan ekonomi dalam masa yang sama, dapat menawarkan peluang pekerjaan yang lebih kepada bakal-bakal pekerja baru ini. Saya ingin menambah cara-cara untuk mengatasi. Yang pertama, kerajaan membina lebih banyak institusi yang berbentuk
supaya tenaga buruh mempunyai kemahiran yang mencukupi ketika memasuki pasaran buruh. Okey, cara-cara yang terakhir bagi kami, dari pendapat saya, kerajaan perlu mengurangkan pendatang asing. Di mana yang boleh kita nampak sekarang, di merata-rata tempat pendatang asing berleluasa di luar sana. Jadi warga tempatan kurang mendapat pekerjaan di Malaysia ini sendiri. Jadi kerajaan perlu mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, itu sahaja cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran di Malaysia ini. Jadi kita boleh kita teruskan? Boleh. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan kesimpulan, conclusion untuk video yang kami bahaskan ini. Jadi Siti, boleh saya tahu apa kesimpulan yang Siti dapat daripada video ini? Okay. Pada pendapat saya, kesimpulan yang boleh dibuat ialah masalah pengangguran ini memang boleh mencetuskan ketidakstabilan jika negara gagal mengawalnya dengan baik berdasarkan pengalaman negara-negara jiran yang kita boleh ambil contoh seperti negara Indonesia. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu menyedari tentang pentingnya sikap kerjasama untuk meningkatkan ekonomi negara dalam masa terdekat ini. Tanpa kerjasama semua pihak, masalah pengangguran ini tidak dapat diatasi sepenuhnya. Oleh itu, ianya akan mendatangkan masalah kepada ekonomi negara kita juga dan juga ekonomi rakyat Malaysia itu sendiri. Okey, untuk kesimpulan yang saya dapat daripada video ini, bagi saya amat bahaya untuk student yang akan datang lepasan daripada universiti, dari pelbagai, sangat sukar untuk memasuki dalam bidang pekerjaan ini jika kerajaan tidak membendung masalah ini hingga ke akhirnya. Okey korang, saya nak tanya, kita kan sebagai student, jadi apa pandangan korang yang akan datang kita ni bila habis selepas habis pembelajaran kita di sini? Pada pandangan saya, setiap student mesti mengharapkan selepas mereka tamat pengajian akan ada satu peluang pekerjaan Betul? yang mereka akan dapat selepas mereka bertahun-tahun belajar di universiti. Oleh itu, kerajaan seharusnya memberikan jaminan bahawa lepasan graduan ini mempunyai pekerjaan selepas tamat pengajian. Lebih-lebih lagi disebabkan pandemik COVID-19 ini, peluang pekerjaan sekarang amat tipis. So, saya harap pihak kerajaan perlu meneliti sepenuhnya cara-cara untuk mengurangkan pengangguran. Pihak saya juga berharap pihak kerajaan dapat mencari solusi untuk mengurangkan COVID-19 supaya ekonomi negara dapat menjadi stabil seperti sebelum. Okey, jadi di situ kita boleh dapat lihat student-student sekarang memang mengharapkan satu peluang pekerjaan yang cerah pada masa akan datang. Jadi kami sangat berharap kerajaan dapat mengatasi masalah pengangguran ini di Malaysia secepat yang mungkin agar kita dapat mencapai negara yang maju masa akan datang. Jadi jangan lupa Like, share, And subscribe. Let's check it out. hashtag Kita jaga kita.